Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis mengurusi dan juga pada semua ahli-ahli jawatan kuasa surau, pada tuan-tuan pegawai surau muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini satu hari Ustaz, saya di Pulau Pinang ya. Pagi tadi di balik pulau di Sungai Rusa. Ya, hari ini dengan tuan-tuan. Besok di Ipoh ada 17 bas yang akan melawat sekolah saya insya-Allah, 18 bas insya-Allah. Petangnya 5:30 petang saya di Kuala Lumpur. Malam di Kuala Lumpur. Hari Ahadnya saya ada di Sandakan Sabah. Hari Isnin saya ada di Kota Belud Sabah insya-Allah. Hari Selasa saya ada di Ipoh. Hari Rabu saya ada di Temerloh Pahang. Hari Khamis saya ada di rumah tuan-tuan. Jam 9 malam TV1 Forum Perdana Ehwal Islam, siaran secara langsung. Jadi itulah kerja saya, kerja. Sampailah Abang Jamil. Yang mana faham, tak faham sudah. Kerjanya ceramah, mengajar. Bila Ustaz jumpa anak isteri, tak jumpa. Okay. Bila Ustaz rehat dalam kereta. Okay. Itu yang misai pun tak ada trim. Berjerabu misai. Saja simpan kat muka saya ni. Misai boleh simpan. Sebab saya sekarang ni in character. InsyaAllah bulan depan saya ada satu watak. Saya berlakon. Watak saya ialah Samsek. Itu yang kena buka garang sikit. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, orang putih ada sebut kepada kita, never ignore a person who cares for you. Never ignore. Jangan kamu lupakan. Jangan kamu tak peduli. A person, satu orang yang sentiasa memberikan perhatian kepada kamu. Sebaik-baik manusia yang bagi perhatian pada kita pun, baik macam mana pun Kak Sum, satu hari dia akan tinggalkan kita. Baik dia mak kita ke, pak kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, anak kita ke, boyfriend kita ke, BFF kita ke, crush kita ke. Semua akan meninggalkan kita. Sayang macam mana pun. Ada orang yang terlalu sayang pada seseorang, bila mati orang tu, nak jadi gila. Mandi tak, makan tak. Duduk tepi pantai. Cerita dia Dang Anong. Ya, hadut gila tu siapa? Nurdi Ahmad. Duduk menung tepi pantai. Isteri dia jadi ikan duyung. Tak faham, tak faham dah. Lapis-lapis muda dia bukan ingat cerita Dang Anong. Hak tua-tua bangkau je saya ni dia ingat. Ada yang jadi buta. Isteri mati ni Abang Bidin, buta duk teriak. Nama dia Kasim Selamat. Allah. Isteri balik Singapura mengandung beranak buta, dapat telegram. Duk teriak-teriak buta tu. Ada yang bila mati isteri dia tak mau dah, apa pun tak mau dah, nikah apa pun tak mau. Daripada muda sampai tua, daripada anak kecil sampai anak tu tua, tak mau menikah lain dah. Cukuplah. Nama dia Hasan. Isteri dia Mahani. Mati waktu bersalin anak. Dapat anak nama Sazali. Tak pernah faham, tak faham dah. Ustaz tu macam filem jawab saya. Filem, saya cerita filem lah. Cerita bahawa setiap daripada kita ni akan meninggalkan kita. Dan kita pun akan meninggalkan orang juga. Tetapi sedar ataupun tidak sedar, ada yang tidak meninggalkan kita.
Ada yang tetap bersama dengan kita. Jadi kenapa kita tak cari yang itu, tak ambil yang itu, tak pegang yang itu? Tak dekat dengan dia? Dekatlah dengan dia. InsyaAllah bila kita dekat dengan dia, yang lain pun jadi dekat. Yang pertamanya, Allah. Allah takkan tinggalkan kita. Kak nak weh, belah kiri ni suami. Belah isteri ni isteri. Ni suami, ni isteri. Dia ada circle sini. Naik di atas. Atas ni Allah. Atas tu Allah. Sini suami, sini isteri. Kalau nak bagi rapat suami isteri ni, macam mana cara dia? Buat kerana Allah. Buat kerana Allah, hak jauh ni jadi rapat. Suami, hak isteri ni jauh, bila kerana Allah, jadi rapat. Tapi kalau kita buat bukan kerana Allah, makin jauh. Pusing, makin jauh, makin tak jumpa. Sebab itu bila kita ni dengan Allah, semua jadi rapat. Jadi dengan Allah tu apa? Lillahi ta'ala. Aku main masjid ni pasal apa? Aku main surau ni pasal apa? Kerana Allah. Maka dengan kerana Allah kita ni rapat. Tapi kalau main kerana sentimen, mari kerana jawatan, tak rapat. So kata nama tak ada lah dalam senarai jawatan kuasa. Tak main dah. Dulu main ke masjid? Dulu main surau. Pasal apa? Tu imam. Pah orang tak lantik jadi imam. Tak main. Merajuk. Ada mayang di rumah. Isteri makmum dengan cucu. Jumaat pun di rumah. Oh ni masalah ni tak. Pasal apa yang hang jauh daripada masyarakat? Dah ustaz kira tengoklah. Kita pun ambil sempua nak kira. Ustaz mencari sempua pasal apa? Tadi hang suruh kira tengok. Ustaz kira tengok surau tu daripada belum siap tak saya buat. Saya kutip derma pula saya. Bila siap depa tendang saya ustaz fikir tengok. Kita pun fikir. Dak hang cari derma hari itu kerana apa? Allah. Kalau kerana Allah pahala hang ada. Hang derma ke, hang tak derma ke, hang buat kerana Allah, bila buat kerana Allah tu sepatutnya rapat gitu. Aku sayang. Pasal apa? Walaupun surau ni kecil, surau ni comel, cute. Orang kampung saya panggil cutek. C-U-T-E, cutek. Tak faham? Tak faham dah. Orang sini dia panggil cute. Tempat saya cutek. Tempat saya, tempat air hangat tu di rumah kita kan. Sejuk satu, hangat satu. Kami panggil cowai. Tuan-tuan sini lain kami cowai. Dia apa hak eja, hak tu kami sebut. Apa hak tulis, hak tu kami baca. Baik, jadi tuan-tuan. Kita ni buat surau ke, buat apa ke kerana Allah. Bila kerana Allah tu kita jadi rapat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Ikhlas. Orang yang ikhlas dengan Allah ni, setan tak boleh kacau. Allah sebutkan benda ni dalam Quran. Setan kata, aku akan kacau anak cucu Adam. Belah kanan ku main, belah kiri ku kacau, belah depan ku aku goda dia, dari belakang ku aku hasut dia. Tapi orang yang tak boleh aku goda, aku hasut, aku kacau, orang yang ikhlas. Mukhlis. Maka kita ni kena jadi orang ikhlas. Ustaz nak jadi ikhlas tu lagu mana? Lagu Qul Huwallahu Ahad. Zul Arifin. Nama apa? Ni depan ni. Zul Arifin. Baca Qul Huwallahu. Bangun. Mai kat ustaz ni. Zul. Pelakon. Bapak takut. Mai kat sini. Mikrofon belah sini. Baca kuat-kuat. Qul Huwallahu. Kuat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bunyi ada, bunyi ada. Bunyi ada de. Qul huwallahu ahad. Ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Dah jawab apa tu? Dah jempat. Tadi surah apa tadi? Surah Al-Ikhlas. Bagus. Zuarifin. Jumpa uncle tu. Baju belang-belang tu. Jumpa dia. Pergi salam dengan dia. Macam nak kat nikah. Salam dengan puak betul. Pas nikah kan salam macam tu. Baik. Okey. Zul baca tadi surah Al-Ikhlas. Tapi setengah orang dia tak tahu surah tu Al-Ikhlas sebab tak sebut. Tak bunyi pun Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, tak ada pun. Allahus samad, tak ada pun. Lam yalid wa lam yulad, tak ada pun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa Ustaz? Tak ada ikhlas. Tapi surah Al-Ikhlas. Tu yang saya tak tahu. Kalau sebut ke Allah, saya tahu suruh baca ikhlas. Mana tahu tak ada. Itulah dia gambaran ikhlas. Dia bukan nampak, dia bukan boleh sebut, dia bukan boleh cerita, dia bukan boleh tulis. Tapi dia ada. Dia ada. Dia bukan sebut pun, dia tak cerita pun dalam surah tu. Tapi itulah ikhlas. Contoh dia apa Ustaz? Ikhlas. Bagi kapek. Bagi sejadah. Tak tahu pun nama, tak tulis apa pun tak tulis. Itu ikhlas. Bagi. Dia bagi sejadah tu. Ikhlas daripada Kazim Ilyas. Pergi tulis belakang sejadah. Ni saya bagi sumbangan alam untuk surau. Apa dia? Kapek, sejadah. Tapi tulis ikhlas. Tak, kalau Kak Sum tak tulis, tak boleh ke? Tak, takut mereka tak tahu. Itu dia. Nak kata ikhlas, tu saya cerita apa? Bagi je lah. Tu saya tulis apa? Bagi je lah. Tengok macam saya Ustaz. Saya tak tulis tak tu hak sejadah di surah saya bagi, tapi saya tak tulis. Sama dengan hang pun hang cerita. Setengah orang dia tulis, setengah orang dia cerita. Boleh hak ikhlas tu diam terus. Kira Ustaz hak derma pakai duit tu tak ikhlas tak no. Sebab pula dekat duit tu ada nama, set sign lagi. Itu game benar lain tuan. Nak cerita ikhlas tu apa? Hasil tu abang. Saya ikhlas itu saya doa abang. Allah tahu hang ikhlas tak ikhlas. Hang kata ikhlas pun kalau hang tak ikhlas, Allah kata hang tak ikhlas. Sebab tu nak sebut ikhlas ni macam mana tuan-tuan? Allah subhanallah susahnya. Nak jadi hamba Allah yang ikhlas. Yang takkan digoda oleh syaitan. Yang takkan setan mampu mengalahkan dia. Sebab apa? Dia ikhlas. Orang yang tak ikhlas ni macam mana? Kita boleh kenal. Yang pertama, kalau orang tu tak ada kena-mengena dengan dia, orang tu tak ada kepentingan dengan dia, orang tu tak ada apa-apa lah. Dia layan je mana. Macam mana pula dia layan dengan orang yang ada kepentingan pada dia. Kalau orang yang tak ada kepentingan dengan dia pun dia layan sama dengan orang yang penting pada dia, ikhlas. Dia layan orang awam ni biasa. Mai Ustaz Kazim kau tu dua botol orang tu. Ni kira elok air mineral. Hari tu saya ceramah depa bagi macam-macam air. 3 jenis air. Ada air oren, ada apple, ada pok-pok ni hebat. Sebab ada orang komplain, apa ni Ustaz mai apa jamu dekat dia yang kosong mineral ke? Boh lah jus apple kan. Saat lagi Ustaz tu ceramah, dia minum jus apple. Saat lagi dia sembahyang isyak. Allahu Akbar. Hak tadi boleh faham tak? Pakat tak sembahyang, mak Allah tu pergi kumuk pula dah. Dia ni tak payah kumuk dah, telah pergi sembahyang. Adalah sebab hak depa bagi ayat ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, nak sampai ikhlas tu apa? Sama. Ada kepentingan ke? Tak ada kepentingan? Sama.
Kadang-kadang kita kalau ada kepentingan dengan dia, kau ra'i lah, tak tahu nak abang. Mai hari raya nu kau kena orang kaya mai. Sapra awak keluar pada almari. Tapawe, akorok, klorok, terbit semua. Biskut terbit segala, terbit mai anak, mai orang miskin, mai orang susah. Tak usah masuk rumah pun no. Tu dia. Hari raya tu tak payah masuk pun no. Subhanallah. Ikhlas tak ikhlas. Nak tahu ikhlas tak ikhlas tu bila hilang sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita pegang. Macam tadi saya sebut. Saya tak pernah tinggal surau Ustaz. Topan pun saya main. Ribut petir pun saya main. Cuba dah hilang jawatan. Abang tak pergi sembahyang di masjid lah. Tak payah. Dulu aku pergi. Senang mereka buang jawatan aku. Lah biar pergi lepak. Pergi tengok. Siapa nak main? Dulu tak aku cuci jamban. Lah karat habis jamban tu. Oh, kalau dia ada jawatan pun dia cuci tandas. Dia tak ada jawatan pun dia main cuci. Hei, hang main cuci siapa? Hang ada kerja apa lah? Hang tak ada jawatan dah. Pasal apa hang pegang? Pasal aku ni rumah Allah bukan rumah hang. Ni rumah Allah bukan rumah AJK. Aku main nak bersih masjid takkan pun larang aku kot. Nak sampai tahap ikhlas tu tak? Oh, dahsyat. Ni ustaz, kalau kami panggil ustaz, tak bagi sagu hati kat ustaz, ustaz mai? Mai? Apa masalah apa? Saya bukan nak sagu hati, saya kerja banyak. Baru ni mereka panggil saya jadi duta kain kapal. Alhamdulillah. Mereka buat kit mandi jenazah. Kit kotak. Siap gambar saya. Ingat mati. Ingat kapan. Ingat kapan. Ingat Ustaz Kazim. Gitu. Biar menong saya tengok. Menong saya tengok. Biar betul elan apa ni. Ingat kain kapan. Ingat Kazim. Astaghfirullahaladzim. Ingat kain. Ingat kopi. Ingat Ustaz Kazim. Kain kapan pumpuh nama saya. Mereka buat sekarang ni tuan-tuan. Ada kain kapan yang mereka duk keluar tu. Gambar saya tu. Mereka buat penghantaran ke rumah bila di order. Order kain kapan. Naik motor pergi hantar. Itu dia hari ni punya nak mandi mayat punya senang. Siap dalam kotak kain kapan tu. Komplit semua. Cuma cari tukang mandi je lagi. Zul. Besok mereka buat kursus jenazah tadi. Zul jadi. Dia kan jadi model tau. Zul tukang mandi mayat. Saya tengok malam ni, saya kata tadi kat abang tu, surau ni ramai orang muda, bagus. Esok kita ni surau ni tuan-tuan, hak tukang mandi mayat muda, tukang sembelih korban muda. Sebab setengah tempat saya pergi, hak tukang mandi mayat tu, ketak. Nak cepat ni ada lagi 2 orang ni. Nak cepat apa dia pun ketak. Mayat bukan lambat. Mayat akan lari mana? Hang dia lambat. Ada tak tuan-tuan tukang mandi mayat duduk tunggu mayat? Ustaz tunggu siapa? Mayat tak mai lagi. Pergi mana? Tak ada. Dia duduk cokong situ lah. Lambat cepat. Mandi mayat lah Zul. Paling senang Zul. Zul. Mandi mayat paling senang. Dia tak melawan. Mandi orang hidup, Ustaz teriak, Ustaz pedih mata lah, apa, Ustaz ayak pelinga, sukut hidung, bersin lah, batuk lah, apa. Mandi mayat, tak kata apa. Tolak ke depan dia ikut, tolak mai kat kita, angkat kepala pun dia ikut. Kita nak meruang dia tu, angkat kepala dia sikit, ada mayat tu bisin. Apa, main-main kepala? Nah, ada. Kalau mayat komplain tu, kita pula jadi mayat. Tak. Esok tuan-tuan ni latih anak-anak muda ni. Tuan-tuan oi. Latih sembelih. Sekolah saya tu ada 30 orang muda boleh sembelih. Kalau buat korban 30 ekor tu, seekor lembu tu seorang. Semua umur 18, 19 sembelih. Hak baru ni saya buat korban 35 ekor. Sak tuan-tuan. Panggil pula abang Bangla pula main. Saya import 40 orang Bangla. Sat ni tuan, badan tegak-tegak. Dia kepok apa lembu tu. Diam lembu tu. Diam lembu tu. Patutlah tengok tegak badan satnya. Patutlah orang perempuan kita minat Bangla. Hak kita dekat nak sembelih ayam pun takut. Dia pegang ujung jari.
Depa cekak lembu tu tak kata apa dah. Lah boleh. Malas aku melawan lah kata lembu tu. Allah, tuan-tuan, ni hebatnya orang muda. Kalau kita sia-siakan tenaga mereka ni, panggil mereka baca khutbah. Kadang-kadang kita ni, masjid surah ni, kita duk marah orang tak main. Saya, kalau orang tak main ceramah saya, bukan orang salah, saya salah. Kalau ceramah saya, orang tak main. Bukan salah orang, salah saya. Pasal saya tak erti ceramah. Saya tak menarik minat orang. Sebab tu mereka tak main. Jadi bukan salah yang tak main, salah saya. Banyak orang hari ni, bila orang tak main, salah orang. Apa ni? Ceramah tak main, apa tak main ni, apa? Duk geleng kepala ni, apa? Nak bagi sedap lagi, kembung pipi ni, apa? Itu. Tapi kenapa kita tak salahkan diri kita? Kenapa ceramah saya 5 orang je? Pasal apa 5 orang je ceramah saya? Jangan duk kutuk orang tak baik. Mereka ni kalau ustaz-ustaz ni mereka main lah. Macam kita ni tak main lah. Kita ni mengajak betul. Mereka kan minat. Mereka suka hak gelak-gelak tu. Dia duk marah. 5 orang main dengar ceramah ni. Hak 5 tu pun duk menyandak kat dinding 3. Menyandak kat tiang 2. Hak menyending kat dinding tu tuan-tuan tu duduk kencing tak lawat. Sat terbit, sat keluar, sat terbit, sat keluar, sat masuk tuan. Hak 2 orang menyandar kat tiang tu pula pekak ke dengar tuan. Jadi dia duk marah pada ustaz hak ramai-ramai tu. Pasal apa marah pada dia? Kena tengok pasal apa yang dia tu ramai-ramai. Kena kaji tengok. Barulah kita ni jadi elok. Bukan kita ni duk salah orang. Pasal apa bila saya baca khutbah semua tidak? Pasal apa? Nak jadi apa ni? Hang baca tu kena tengok, rakam elok-elok, balik rumah suruh isteri tengok. Lihat oi. Hang tengok abang baca khutbah macam mana? Tang mana tak kena. Isteri dengar 2 minit dah, isteri tidak. Dapat dah jawapan dia. Dia baca tu lah sebutir-sebutir. Nama pun khutbah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sudah. Hak duk sembahyang tu tengok jam. Aku nak masuk kerja nampak anak ni. Jadi jangan salahkan orang. Kita ni kalau buat yang terbaik, insya-Allah. Sebab tu yang pegang surah masjid buat yang terbaik. Bilal yang terbaik. Ni. Jangan main tangkap muat. Den, Bilal. Aku suara tak sedap. Belasah je lah. Janji bunyi. Tu yang bila Bilal bang, kita dengar teriak pun ada. Sedih pun ada. Kita dengar tu dia ni bang ke apa kan nafas tak cukup ke apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni apa? Tu main mana? Hayya 'ala solah. Aku cekik asal lagi kot. Ni sembelit ke apa? Saya duk komplain dalam satu radio. Saya pergi ceramah di radio tu. Saya tengok ni stop. Yang bang ni stop ganti bang banyak lagi. Pasal apa di belakang tu dia ada macam tu? Hayya 'ala solah. Mari mana ni? Itu hak suara kuat. Kena hak slow tuan-tuan. Teriak budak alam buayan. Hayya 'ala solah. Budak tu bangkit. Mama takut. Mak dia kata takut apa orang bang. Tidak balik budak tu. Bilal yang terbaik. Imam yang terbaik. Jawatan kuasa yang terbaik. Tak ada siapa yang tak bermain. Jawatan kuasa senyum. Jawatan kuasa yang tak sombong, mesra alam. Ni, setengah jawatan kuasa sombong. Tulis kat masjid baju, AJK masjid. Gini jalan. Kenapa duk kiat badan? Nak tunjuk tulis. Kiat badan tu. Kita tengok slip disk. Dia punya cengih tak tahu nak abang. Budak kecil main dia marah. Anak duk teriak dekat sah perempuan dia tengok mak dia bawa budak-budak siapa garangnya. Tak main dah. Budak-budak duk sah belakang duk lawan siku semua-sama depa.
Dia siku kawan siku dia main AJK. Benjoy pula budak. AJK pula kaki dia WWE, dia buat lagu tu kat budak tu. Mana faham, tak faham. Bila budak nak main masjid, hang cengih lagu tu. Tak ada nak berzikir panjang sikit, tak ada nak semayang sunat habis-habis semayang isyak. Bingkas bangkit. Dia nak tutup pintu tu sebelah switch. Kita semayang tepi tu. Sambil duk tutup switch dia duk sound. Semayang cepat sikit nak balik dah. Semayang cepat sikit nak balik dah. Kita tu tak ada baca ayat lazim. Waladhalin. Amin tak sebut. Allahu Akbar. Tak boleh ke hang mesra alam sikit? Bagi orang seronok, bagi orang suka. Dia bukan tengok kepada saiz. Dia bukan tengok kepada, dia tengok mesra kita. Ini sebab tu jawatan kuasa ni cabaran kuat. Saat lagi dia main kepada apa pula? Main pada tandas. Tandas seronok. Macam saya ni main pada Penang daripada malam tadi lagi main. Ipoh duduk di pulau. Main sini balik. Tiba-tiba saya nak pergi tandas surau tuan-tuan. Pintu tak ada. Takkan nak balik ke Ipoh. Habis Ipoh patah balik Penang nak ceramah pula. Dah lah. Tuan-tuan tak apalah. Sakit perut balik rumah. Nak terkencing start motor jalan. Surau kita tak ada pintu pun tak apa. Hak saya nak cari tau. Tak keluar balik pergi cari Petronas. Nah ya Allah. Patut keren surau dia. Dia punya tandas dia. Ubah pintu tak ada. Siapa nak masuk keren? Buat yang terbaik. Lepas kita buat yang terbaik, insya-Allah hasil dia terbaik. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia suka kepada kita buat yang terbaik. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah takkan tinggalkan kita. Waktu kita di dunia ni, orang yang bertakwa, orang yang ikhlas, doa ya. Kadang-kadang tak payah doa tuan-tuan. Orang yang ikhlas ni kadang-kadang tak payah, detik dalam hati saja. Detik dalam hati saja. Oh, kalaulah dapat nasi Arab sedapnya. Balik-balik dari surau mak tu kak nak bagi nasi Arab. Nampak. Orang yang ikhlas ni Kak Zom. Kan? Kak nak ke Kak nak? Okey. Kak nak. Orang yang ikhlas ni abang, Allah tu bersama kita. Abang jadi ikhlas, ya Allah bagi semua tadi ayat tadi. Tu imam baca tadi lepas doa ni, ud'uni astajib lakum. Sebelum tu imam baca doa kan dia baca ayat tu. Ud'uni, minta pada aku bagi. Tapi kita kena jadi ikhlas. Kena jadi orang baik, Allah bagi. Ikhlas dengan isteri kita. Allah bagi. Niat je, tak payah minta. Isteri tanya pula, abang nak nikah lain ke? Tegak pada terus. Tadi duk cokong. Isteri tanya pula. Betul ke Ustaz? Betul. Kawan saya baru ni. Ustaz, isteri saya offer saya, abang nak nikah lain abang. Wah, sudah. Tu macam mana? Aduh. Lagu tu duk gaul. Nak ambil tak ambil Ustaz? Ni isteri offer Ustaz. Dah ada orang dah. Dah. Dia kata kalau abang nak tu kat Yah Janda tu ada. Umur 68. Astagfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, nombor satu yang takkan meninggalkan kita ialah Allah. Orang yang ikhlas, orang yang bertakwa kepada Allah, dia tak susah hati. La takhaf wa la tahzan. Dia tak takut, dia tak bimbang. Pasal apa? Innallaha ma'ana. Allah dengan dia. Dia susah hati apa? Susah hati apa? Susah hati. Saya kata ada tadi ustaz, kalau ustaz jadi penceramah, kami panggil ustaz, tak bagi ustaz sanggup hati, ustaz main. Tak kisah, panggil pi. Kalau kau bagi 200 ustaz main, tak apa, bagi RM20 tak apa. Saya tak tanya apa nak give berapa, tak pernah tanya. Kalau ada orang tanya tu bukan saya. Kalau dia kata Ustaz Kazim minta 10,000, bohong. Kalau dia pun kata Ustaz Kazim ni dia ceramah, dia nak hak masjid Hafsah je, suruh kecil jampa tobat laut tak main. Bohong. Pagi tadi saya di ceramah di sekolah Sungai Rusa. Budak sekolah rendah
Kak Som, oi. Mana Kak Nak tadi hilang nak. Memek gambar hilang. Sekolah rendah. Kita cakap, mereka bercakap. Kita menyanyi, mereka menyanyi. Kita ceramah, mereka tidur. Budak. Saya pi. Sebab ada hak mai tu bukan dia saja. Cikgu dia mai. Bukan budak tu saja. Mak pak dia pun 2-3 orang. Bukan setakat mak pak dia aja. Nu orang kampung mai. Rupa-rupanya sebelah sekolah mereka tu kubur. Sebelah kubur tu pula jalan. Mereka duduk tunggu anak mereka tu duduk atas motor sambil duduk dengar ceramah. Saya duduk ceramah pada pakcik-pakcik, makcik-makcik hak duduk tunggu anak nak balik sekolah duduk atas jalan atas motor. Saya tak kira lantak pintu tak. Orang panggil saya masuk TV, saya pi. Walaupun TV tu kecil, saya masuk. Tak apa. Dulu TV zaman kita lu ustaz lain. TV zaman 80-an. TV punggung besar. Tonggek ke belakang. Ingat ada TV dulu. Punggung besar lah di belakang. Lah semua TV tak makan. Nipis semua. Besar tiap-tiap hari. Walaupun TV tu kecil, halus, pendek, semua saya masuk. Orang tak panggil? Tak panggil, sudah. Tak ada jadi apa. Saya buat TV sendiri. Nama dia TikTok Tok Tik. Tak ada salah apa. Mereka tak bagi sagu hati. Tak apa, saya bukan minta. Habis ceramah, balik. Mereka bagi. Ustaz, saya ambil. Kadang saya pulang balik. Kalau mereka bagi tak cukup, tak apa. Panggil lagi, saya tak main dah. Bukannya susah. Hidup kita simple bang. Tosa duk stres-stres. Sebab Allah kata, dia yang bagi rezeki. Hari ni kita dapat tak rezeki? Dapat. Tuhan yang sama jugalah yang akan bagi rezeki pada kita besok. So, apa masalah? Hari ni semua dapat rezeki. Saya habis sembahyang Jumaat ni dapat rezeki nasi Arab. Dapat. Tak ada apa. Lepas tu Ustaz tak makan dah malam. Doa, saya tak makan malam. Susah. Saya makan nasi. Malam payah. Tak tahu kalau tuan-tuan boleh makan, pinggang. Apa adik? Makan malam tu orang-orang. Gila ke apa? Hak tadi rezeki tu cukup dah. Nasi ayam seketui, nasi satu bungkus, makan ngak-ngak dalam kereta. Orang bagi. Alhamdulillah. Nak gaduh apa? Atau malam Ustaz tak makan dah. Dah. Dalam kereta saya ada biskut cukup. Minum kopi, minum teh, balik lagi tidak. Kalau boleh tidak. Apa? Esok ada tak rezeki lagi? InsyaAllah ada. Selagi saya ada nyawa, selagi belum kiamat, ada rezeki. Apa yang kita takut? Allah kata dia bersama kita. Bukan setakat dia bersama dengan kita dalam dunia ni besok dalam kubur ni. Kalau kita orang yang ikhlas, kalau kita orang yang bertakwa, kita dialu-alukan di dalam kubur. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Kubur cakap pada macam tu pada kita kat semua. Selamat datang. Aku ni duk lama dah rindu ke hang duk jalan atas badan aku. Hari ni baru hang masuk dalam perut aku. Seronoknya kata kubur hang orang baik. Maka kubur tadi pun memeluk kita macam mana ibu menyusukan anak dia. Cuba abang-abang tengok isteri menyusukan anak kita dengan penuh kasih sayang. Cuba tengok mak menyusukan anak dengan penuh kasih sayang. Yang pak duk lena. Mak ni duk atas katil lah, mata pejam. Anak duk menyusu. Tak, pukul 2 letak balik dah lena budak tu. Pukul 3 teriak pula. Tak larat nak bangkit dah. Mak selak bagi. Tengok-tengok banyak gigi pula. Anak ni main kot mana pula dah. Bila masa gigi penuh ni, kejuk beruk mak dia. Benda faham. Tak faham. Mata pejam. Allah. Zul tak faham. Dia kata apa? Tuan-tuan yang saya muliakan. Susah hati apa kita dalam kubur? Orang susah hati bila duduk dalam kubur, dia kata gelap, Ustaz. Duduk dalam kubur ni, Ustaz, takut. Kalau jengking ada, ular ada, malaikat ada. Sempit, Ustaz, duduk seorang-seorang lah. Hang sempit apa? Allah ada.
Kalau hang bawa kawan hang masuk dalam kubur, lagi seronok. Siapa yang kawan yang nak ikut ustaz? Nak ikut pergi kuliah pun dia tak mau. Kawan saya ajak pergi mancing, mau. Ajak pergi makan mi udang, mau. Ajak pergi masjid, tak mau ustaz. Itu kawan orang. Pasal apa hang tak ajak Quran masuk dalam kubur? Jadi kawan dalam kubur. Macam mana ustaz? Di dunia ni baca Quran banyak-banyak. Rajin mak baca Quran. Esok mak seorang dalam kubur. Quran ni lah nak teman mak. Kita dah tahu seorang dalam dunia. Quran tak baca, duk baca handphone. Kedua pagi duk menega. Makcik-makcik ni 2 pagi duk shopping. Beg kuning, beg hijau, beg kuning, beg hijau. Saya jual tudung, saya jual baju kurung, saya jual beg tangan. 2 pagi. Kenapa tak baca Quran 2 pagi? Pagi-pagi tu, pagi-pagi subuh tu, buka handphone terus. Kok ada WhatsApp. Kok ada WhatsApp, buka terus. Kenapa tak buka Allah punya WhatsApp, nama dia Quran? Bangkit sembahyang subuh, baca dulu ka al-muq, sadaqallah, jalan. Esok yang itulah yang akan teman kita dalam kubur. Apa lagi ustaz yang nak teman kita dalam kubur? Kawan kita tu tadi, hak adik kita kutip derma. Tu hak anak-anak kita tadi duk eda tabung. Tu dia lah nama dia sedekah. Allah tak tinggal kita dengan sebab kita sedekah. Ni bila orang suruh tabung, bagi kutip. Kutip. Makcik dia tak bagi. Tu nama dia konduktor bas. Orang kampung saya panggil kolek bas. Orang kita ni kampung saya dulu panggil kolek bas. Kolektor kan, kolek bas. Dia bukan duduk belakang, dia duduk kat depan. Dia suruh orang belakang. Belakang lagi, belakang. Belakang lagi, belakang. Dia duduk kat depan kan. Tu nama dia kolek bas. Dia suruh, aku tak derma, tak bagi, hampir minta derma kat Ustaz Kazim. Tengah dia ceramah. Dia tak bagi. Sedangkan yang derma itulah yang akan tolong dia dalam kubur. Oi, tuan-tuan, malam ni ke berapa ramai yang datang malam ni. Kalaulah kita sedekah kat mereka malam ni, roti canai seorang satu. Kuman-kuman ayam menera seorang satu, besarnya pahala kat sumur. Tak nak. Akan datang buat kan. Ada kan nak? Ada. Oh, hebatlah, besarlah pahala kat anak and the gang. Hak mana duk ceramah, hak mana duk main dengar ceramah, yang mana duk bagi sedekah ni tuan-tuan, cerahlah kubur kita. Berpanjangan pahala dalam kubur pun dapat pahala. Itulah teman kita. Apa lagi teman kita yang menjadikan Allah tak tinggal kita dalam kubur, besok Allah jaga kita? Silaturrahim. Sampai di padang mahsyar tu Nabi duk cerita ni. Bangkit ni kita besok ni, hadut teman kita apa dia? Silaturrahim kita. Sebab tu kita duduk taman ni. Tu duduk gaduh. Taman apa? Seri Indah. Tapi nama taman tu Desa Aman. Tak aman, salah. Nama bagus dah. Desa Aman. Tak aman, ustaz. Nama apa? Seri Indah. Tak indah langsung, tak. Tak mau macam tu. Rugi tuan. Pak siapa hang tak cakap dengan dia? Malah dulu duduk pergi mesyuarat dengan dia. Betul? Dia masuk belah depan. Malah tak. Pas dia masuk belah depan, malah cempong jenis lompat katak tempat payah. Itu tak pergi rumah dia. Malah rumah dia. Suara halus. Suara dia tu bunyi bass. Malah dia kacau. Ni semua dunia. Itu tak cempong. Malah dia baru ni kedua anak dia pukul tapi mampu dia. Tengok dia mampu tu. Dia mampu pula dalam tak tegur orang pukul. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga. Siapa-siapa yang putus rahim. Putus rahim pak siapa? Pak sepati. Nayau dah. Nayau. Hang pegang apa? Jawatan apa dalam peti hang? Dapat duit. Elau pun tak dapat. Depa duk bergaduh atas duduk dalam
Elong dapat pakai baju kok siang malam pergi petang kereta cermin gelap. Kereta apa? Kereta pun tak ada, tak sorong dah. Yang duk bergaduh siapa? Yang nak disoal dalam kubur tu silaturahim tu. Man ikhwanuka? Malaikat tanya. Malaikat tanya pada kita, Kak Yahoi, siapa saudara hang? Saudara-saudara saya orang Islam. Agak-agak malaikat kata apa? Masa hidup dulu hang bukan gaduh dengan jiran hang. Jiran hang bukan Islam ke? Dia. Bukan hang gaduh dengan dia pasal bendera. Tiba-tiba dalam kubur hang kata saudara hang orang Islam. Bohong. Malaikat kata bohong kan? Dia kata bohong, dia balun. Tu nama dia Munkar dan Nakir. Sebut elok-elok. Dulu ada satu YB resmi ceramah saya. Dia jemput pada yang berhormat untuk meresmikan ceramah perdana pada malam ini. Saya merasa betul kerana dipanggil untuk meresmikan ceramah kita lah malam ni. Jadi ceramah ni merupakan satu usaha amar ma'ruf muka nakir. Sudah tuan. Amar ma'ruf muka nakir tuan. Tak tersedak malaikat tu. Dia sebut nama aku pula ni. Amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf muka nakir. Tak ada kaitan langsung. Allah. Ada yang tak bercakap dalam dunia ni bukan masalah parti. Sama-sama parti pun tak cakap. Masalah apa? Masalah ideologi yang melibatkan agama. Gaduh. Pasal apa subuh buat kunut pasal apa? Kita mazhab Syafi'i. Kita sunat baca kunut. Tak Nabi ada baca kunut. Sudah. Neraka. Terus neraka. Parah. Kita jawab balik, ingat neraka tu pak hang punya. Kau suka nak masuk, siapa nak masuk? Hang dah confirm syurga. Sudah tuan. Baca kunut pun segaduh. Padahal nak baca, tak baca, sudah. Simple. Nak baca, tu imam baca. Amin. Sudah. Tu imam tak baca, terus sujud. Tu imam sembahyang subuh, tak baca kunut, terus sujud sekali. Jangan tuan-tuan duduk pula, Allahumma, duduk sorang-sorang pula dah. Dia bersepa pula ni. Lajulah dia baca, pasal nampak tu imam. Allahumma dini fi wa'af. Siapa suruh aku smackdown tak ikut? Simple. Nak buat tahlil, buat. Tak buat, sudah. Bukan wajib. Harus. Ustaz, kami tak buat tahlil. Tak apa. Ustaz, kami nak buat tahlil ni, pak mati. Kami nak buat, nak jemput AJK, surah mai. Buat berapa hari nak buat? Buat. Silakan. Kami nak buat semalam, Ustaz? Boleh. Kami langsung tak nak buat. Kok suka hampa. Bukan wajib. Yang nak bergaduh, bersepah. Pasal selawat ni bulan Ramadan. Lagi 4 bulan nak main. Gaduh pula. Hampa buat 20 ni ada Nabi buat. Nabi buat 8 tu. Hampa buat 20 main pula. 8 Nabi buat. Hang buat 8? Aku buat 8. Aku ikut Nabi. Hampa aku tak tahu nak ikut siapa. Aku ikut Nabi. Mayang tarawih kau apa? Aku 9 habis Isyak. Mayang aku 9. Habis? 8 rakaat 10 minit. Nabi 8 rakaat 10 minit. Nabi 8 rakaat 10 minit ke? Kenapa cuma ikut 8? Kenapa tak ikut jumlah yang Nabi baca ayat Quran? Dan nak ikut Nabi? Nabi sekali sembahyang tuan-tuan. 1 rakaat, 2 rakaat tu 3 juzuk. 3 surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berdiri baca. Hang duk ikut 8. Kenapa tak ikut Nabi 3 surah sekali? Saya 3 surah sekali. Qul wallahu qul a'udzu. Kepala otak hang. Nak kata hang ikut Nabi. Sembayang 20 pun boleh buat, 24 pun boleh buat, 18 pun boleh buat, 16 pun boleh buat, 14 boleh buat, 12 boleh buat, 10 boleh buat, 8 boleh buat. Kok sukamu lah berapa bawah.
Ustaz, saya tak mau buat 20. Pasal apa? Saya nak buat 60. Buat. Hang imam, ya buat. Habis 20, tinggal dia seorang. Lalah dia, balik ke? Ustaz, saya nak buat 8. Silakan. Kenapa sikit sangat? Saya masuk kerja pukul 10. Oh, kerja apa? Jaga. Tu yang tak boleh buat tu, saya 8, saya ambil balik. Pasal abang nak jaga, tak kerja. Tak apa. Abang buat berapa? Saya 20, Ustaz. Oh, tak jaga ke? Saya cikgu sekolah pencin. Daripada balik rumah main TikTok, biasa sembahyang. Di mana masalahnya? Semuanya betul buatlah. Sebab tu tuan-tuan, Islam ni, dia lapang hidup agama yang terbuka untuk kita. Besok Ustaz dekat-dekat nak datang Ramadan, panggil AJK meeting, ahli-ahli karya meeting. Ya, saya memanggil tuan-tuan mesyuarat ni untuk aktiviti kita lah bulan puasa nanti ni. Jadi saya sebagai pengurusi surau nak buka lah penangan cadangan daripada tuan-tuan. Apa cadangan? Yang pertama, kita mula terawih. Ada cadangan tentang terawih? Naik pengurusi yang kat tangan. Ustaz, kita kekal macam dulu lah, 20 rakaat juga. Jadi tak usah duk ubah lah. 20 lah. Kita ikut majlis daripada fatwa lah, kata 20. Kita dah lama dah 20. Setiap usaha pula. Kita buat 8 sudah lah. Lagipun kita semua sikit lutut, gaut semua. Lepas maklum sajalah lepas buka puasa. Jadi kenyang, lama kenyang sangat kan. Jadi rehat lah 8 sudah lah. Makan banyak. Sekali buka puasa 4 pinggan. Penuh. Nasib di hujung. Tu bila sujud, rukuk, keluar balik. Keluar balik. Tinggal separuh ni kita buat 8 sudah. Ya, Haji Dolah, bendahari. Saya cadangkan kita buat 4 rakaat. Lepas tu kita buat ceramah. Lepas tu kita buat 4 balik. Lepas tu kita ceramah balik. Jadi maknanya kita tak tinggal dalam ceramah ni. Ya, bagus. Ya, Haji Sok. Saya cadangkan kita dah tiap-tiap tahun dah terawih. Jadi apa kata tahun ni kita rehat lah. Jadi tiap-tiap tahun dah, dulu pun makan tak habis dah, pahala dia banyak dah. Bulan ni kita rehat lah. Ada lagi cadangan? Ada lagi cadangan? Cadangan ditutup. Pengurusi kata semua betul. Semua betul. Saya setuju semua. Yang 20 ni bagi saya, itulah kita buatlah. Daripada kita duduk di rumah, duduk tidur apa semua, kita sembahyang. Yang 8 tu pun betul. Kita buat 8, kalau besoknya malam tu ada ceramah nuzul Quran, kita buat 8. Habis 8, kita buat ceramah nuzul Quran. Betul tu, bagus tu. Yang 4 rakaat, kemudian kita berhenti buat ceramah, kemudian kita sambung 4 rakaat pun betul juga. Kalau malam tu kita ada ceramah khas sempena dengan malam Lailatul Qadar, ceramah Lailatul Qadar. Malam tu elok. Kita buat sikit supaya orang tahu kelebihan Lailatul Qadar. Pak Mat pula kata langsung tak payah buat tahun ni. Tu pun betul. Kalau rumah kita banjir Pak Mat, satu taman tenggelam, kita pindah tempat lain, kita terus buat tarawih. Semua betul. Jadi Pak Mat cadangan tu tunggu kalau banjir. Pak Mat doa lah banyak-banyak banjir. Dia bukannya kata bodoh punya Pak Mat. Dah, dia tak kata macam tu. Islam ni, kita ni terbuka. Sebab tu kita ni ingat, Allah takkan tinggalkan kita bila kita tak tinggalkan dia dalam dunia ni. Macam mana cara kita tak tinggalkan Allah? Apa yang Allah suruh buat, kita buat. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, silaturahim. Sebab itu janganlah bergaduh, paksa benda-benda khilafiyah. Tosok. Hari ni banyak orang tanya saya, Ustaz, boleh ke pakai baju pada kulit babi? Kita pegang hak Syafi'i sudahlah. Syafi'i ni bukan kata daging babi. Semua benda hak berkaitan dengan babi itu haram. Dah, selesai masalah. Cukup. Dah, pasal ada ulama dia mengatakan bahawa tu sudah buat tangan lagu tu, duduk bawah sudah. Ni nak bagi orang percaya tu, dia kalau kita tengok kepada, tak payahlah pening. Tu cuba tengok kita ni di Malaysia ni. Kita pegang satu benda. Tuan-tuan duk pasang pelak tu, nampak pelak tu? Tu. Pelak tu. Kaki dia apa? Lubang dia. 3. Tuan-tuan pergi ke China, kaki lubang dia apa? 2. Pergi ke Thailand, 2 juga. Pergi ke Arab, 2 juga.
Saya pergi ke London lagi banyak. 8 lubang dah. Kau pernah satu aku nak cucuh ni. Banyak sungguh entah hak kecil, hak gemuk, hak kuri semua ada. Tapi kita, standard kita di Malaysia, pelak kita adalah 3. Sebab tu kalau kita pergi ke negeri lain, kita bawa international pelak, kita bawa spare siap-siap. Bo satu, bo kaki 2, lepas tu masuk kita punya. Selesai masalah. Di Malaysia ni kalau bawa kereta, steering dia belah mana? Belah kanan. Ada steering belah kiri? Ada. Di mana? Di mana? London belah kanan. Korea sarang belah kiri. Amerika belah kiri. Lain tuan-tuan. Australia belah kanan kita belah. Malaysia belah kanan. Arab belah kiri. Mana betul? Driver belah kiri ke driver belah kanan? Dua-dua betul. Tapi Malaysia ambil berapa? Malaysia ambil driver belah kanan. Okay? Right. Belah kanan. Belah kiri salah tak? Tak salah. Tapi kalau kita amalkan di Malaysia, kereta belah kiri pun ada, belah kanan pun ada. Agak-agak jadi apa di jalan? Ambulans sibuk, bomba sibuk, polis trafik sibuk. Tiap-tiap hari aksiden. Yang mak ngah ni bawa kereta belah kiri punya steering. Nak kono, nak potong tu. Abang tengok saya ada kereta tak? Laki dia duk tengok. Laki pula rabun mata tak nampak. Tak, aku tak pernah nampak. Pasal nak potong kereta tu, dia kena tengok aku tu. Tapi kalau dia duduk sebelah kanan, dia potong sak nampak lah. Sebab tu Malaysia ambil steering belah kanan. Tapi tak menafikan steering belah kiri. Bila kita pergi Arab Saudi, kita bawa ada belah kanan? Tak, kita ikut steering belah kiri mereka pula. Macam tu lah. Kita ni duduk di Malaysia, mazhab Syafi'i. Tak menafikan tak mazhab lain, tak, silakan. Tapi yang kita duk amalkan supaya kita senang, nama dia itulah dia. Yang duk bawa ajaran hamai sini, tak kepenin orang. Mengikut pendapat lain. Syafi'i mengatakan bahawa kulit babi dan segala babi haram. Tetapi ada mazhab lain. Sudah. Ada ulama lain kata daging saja tak boleh. Kulit boleh. Dia pakai tu naya. Mai semayang kat Som. Kulit telekung dia, kulit babi. Semayang sebelah kat Som. Allah, kat Som tu tak ketak. Lagi kena kain aku sat lagi habis lah aku. Harap jadah belum main buat. Tuan-tuan, kita duk pakai kain baju batik lagu ni. Dia pakai baju kulit babi, duk semayang. Buat tahiyat akhir pula. Tahiyat. Tuan-tuan agak macam mana? Tuan-tuan tak sengit badan tu. Tak mau kena dia. Lagi mampu lah. Aku dah lah dia baru ambil ayat semayang. Tadi basah habis kulit dia. Kena. Habis kena kapek. Kena samak. Sebab tu tolong hormati yang jumhur. Bila kita tak hormati, dia jadi memang hang boleh pakai. Ikut kepahaman hang. Tapi kesesuaian. Macam kita lah. Hang nak pakai steering belah kiri, silakan. Tapi kalau hang pakai juga di Malaysia, hang rempuh orang. Orang pun rempuh hang. Orang rempuh hang. Orang brek mengejut. Kita duduk depan, duduk tengok cermin. Mah, kereta belakang tu tak ada driver, mah. Memang. Tak ada brek mengejut pakcik tu. Hantu mah. Hantu apa dia belah kiri. Tak perasan kan. Tu tak payah dia duduk sebelah kiri. Belah kanan tak ada driver. Hak depan driver belah kanan duduk tengok cermin. Mah. Dia ikut kita mah. Kita kiri, dia kiri. Kita kanan, dia kanan pula dah. Dia sudah hantu lah. Padahal jiran dia baru beli kereta. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, tak usah bergaduh lah. Cubalah kita hidup dalam hormat menghormati. Supaya nanti kita tak jadi putus silaturahim. Hormat menghormati jadi seronok hidup kita. Tuan-tuan, bagaimana supaya Allah tak tinggal kita di hari akhirat? Allah masukkan kita bersama-sama dengan Nabi ni. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Masuk syurga pula tanpa hisab. Dia ada dua tu. Bighairi hisab. Satu lagi, hisaban yasira. Satu masuk syurga tanpa hisab.
Satu lagi masuk syurga dengan hisab yang mudah. Hisaban yasira. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dia ada satu sahabat. Dia ni duduk dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni di dunia, saya duduk dengan Rasulullah. Saya berdamping dengan Rasulullah. Nanti kalau dah mati, dah kiamat, bolehkah saya jumpa Rasulullah lagi? Nabi kata, boleh. Di mana boleh saya jumpa Rasulullah di hari kiamat? Kata Nabi, aku ada dekat dengan titian sirat. Titian sirat. Kamu pergi cari aku di sana. Kalau tak ada di situ, ya Rasulullah, aku ada dekat tempat bagi minum air di kolam aku, Al-Haud, Telaga Kautsar. Kalau tak ada di situ, ya Rasulullah, aku ada dekat timbangan, neraca, pergi cari. Nabi ni tuan-tuan, dia tunggu kita di timbangan, di telaga, di sirat. Rambut yang dibelah 7, kata orang dulu-dulu lah. Punya halusnya titi tu macam rambut dibelah 7. Ada yang kata yang lebih halus daripada mata pedang. Kata Rasulullah, ada orang yang melintasi titian sirat. Di bawah dia tu neraka. Merintang tu titian sirat. Ada pula cangkuk yang duk cangkuk orang yang lalu atas dia. Ada yang lalunya kalbarq, macam kilat dia lalu. Terlalu laju, cepatnya terus masuk syurga. Ada yang berjalan seperti mana kuda yang berlari. Ada yang macam orang jantan yang berlari. Macam-macam bentuk dia. Ada yang merangkak, tak ada nak jatuh. Tak ada nak merangkak, kena kait lah. Tuan-tuan yang saya hormati. Tuan-tuan ingat nak lalu titi sirat tu cerah macam sekarang? Adakah tuan-tuan faham nak lalu titian sirat tu cerah macam sekarang ke? Nampak dah. Oh, jangan duk bayang macam tu, tuan-tuan. Daripada atas titi tu nak sampai ke bawah tu 70 tahun neraka baru sampai. Macam mana nak lepas titian sirat? Macam mana nak dapat minum Telaga Kautsar? Siapa-siapa yang dapat minum Telaga Kautsar takkan dahaga sampai bila-bila. Macam mana supaya berat kita besok di hari kiamat belah kanan, belah kiri ni kalah. Belah kanan berat masuk syurga. Macam mana nak buat? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jadilah kamu orang yang bertakwa. Takut kepada Allah. Apa makna takut kepada Allah? Makin dekat pada Allah. Apa makna takut pada Allah? Makin menghampiri Allah. Apa dia? Makin dekat kepada Allah, makin menghampiri kepada Allah. Nabi sebut, amantu billah thumma istaqim. Aku beriman kepada Allah dan aku berpegang teguh dengan dia. Itu dia nama dia takwa. Kak Som, kalau orang tanya kita apa dia yang dikatakan supaya kita ni boleh selamat di hari kiamat, yang kita ni boleh lepas titian sirat, yang kita ni boleh lepas daripada segala kesusahan di padang mahsyar, Allah tidak tinggalkan kita, ada satu perkataan dia, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian aku istiqamah dengan kepercayaan aku, keyakinan aku berpegang teguh pada dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekarang amantu billah tak? Tak tahu. Aku beriman kepada Allah. Aku percaya kepada Allah. Semua yang Allah kata, aku percaya. Semua yang Allah kata hukum, aku ikut. Itulah amantu billah. Ya kan? Ya kan kita amantu billah? Tuan-tuan, saya depa duk cerita ada satu orang duk menyanyi baru lepas bercerai. Menyanyi pula dah. Depa kata, mai pula kawan dia seorang lagi pula. Dia kata, oh seorang hang sedap, mai lah join dengan aku. Kita buat album dua-dua orang. Kita berduet. Ada komen kata apa? Sebelum hampa berduet, baik aku pindah ke bulan dulu. Tak pergi pecah telinga aku pula. Aku suka dia lah suara tuan-tuan ni.
Nak kata apa? Allah jadikan kita tak boleh hina orang. Okay? Kita ni kalau tak suka dengan dia, bukan kata suara, hidung dia kita tak suka. Kalau dah suka, hidung kembang pun suka. Kalau dah benci, semua tak kena. Jangan macam tu, duduk diam sudah. Baik, yang saya nak cerita, sebelum hampa berdua berduit, aku nak pindah bulan tu. Aku nak ikut Elon Musk tu, aku nak pindah pergi duduk di bulan. Maka kita pun baca dalam buku, dalam jurnal, kita pun baca. Mereka kata di bulan ada air. Di bulan boleh hidup. Di bulan kita boleh pindah. Kalau rasa lemah duduk di kepala batas ni, kita pindah ke bulan. Kalau rasa serabut perut di dunia ni, kita pindah ke bulan. Di bulan ada air. Kita pun percaya. Angkasawan pergi ke bulan. Kita pun percaya. Yang ni yang kita tak faham. Allah dah beritahu dalam Quran. Allah kata kehebatan surah Al-Kahfi. Nabi kata kalau kamu nak selamat, hafal 110, amalkan ayat terakhir ataupun 110 surah Al-Kahfi. Macam tadi, nak selamat daripada Dajjal, baca Al-Kahfi. Tapi tak ada pun Dajjal dalam surah Al-Kahfi. Macam tadi, Al-Ikhlas. Tapi tak ada pun. Qul huwallah tak ada Al-Ikhlas. Tak mana ikhlas? Nabi kata kalau nak selamat pada Dajjal, baca Al-Kahfi. Kita pun baca, tak mana Dajjal pun, tak ada Dajjal pun. Hang duk cari Dajjal, siapa? Dajjal ni bahasa Perak, bahasa tuan Dajjal. Duk cari Dajjal, memang tak ada dalam Quran tu. Dah Nabi kata baca. Bila baca baru tahu. Oh, tang sini Dajjal dia. Tang mana tak? Tuh. Cuba tengok. Ashabul Kahfi tu. Dia lari daripada negeri dia, daripada raja dia, daripada pengikut raja, tentera raja. Lari, mereka bersembunyi, duduk di dalam gua. Nak selamatkan iman. Okey. Tak, kalau mereka tak lari, mereka jadi apa? Oh, mereka ni bukan anak cokiah macam kita. Mereka bukan budak-budak kampung macam kita. Mereka ni anak pembesar. Bapak mereka pun orang besar di kampung tu, di negeri tu. Maknanya lepas pak mereka mati, mereka naik. Oh. Lepas pak mereka mati, mereka pula ganti pak mereka. Hebat mereka ni. Tapi, mereka tak mau berkompromi dengan benda zalim. Mereka tak mau setuju dengan benda salah. Mereka tak nak setuju dengan benda haram. Mereka tak nak setuju dengan benda kufur, benda syirik. Baik aku selamatkan iman aku. Ini pengajaran nak selamat daripada Dajjal. Jangan campur. Jangan buat. Jangan setuju hak lain daripada Islam. Jangan. Kita hari ini kata bahawa aku ni Islam. Tapi berapa banyak campur? Islam. Tapi cara hidup tak Islam. Dajjal main. Siapa? Politik tak ikut Islam. Ekonomi tak ikut Islam. Berapa ramai hak semayang rajin riba siapa? Loan siapa? Riba belasah. Islam tak mana? Dajjal main senang nak ikut. Kita hari ini mengaku kita Islam. Tapi dalam masa yang sama. Cuba tengok ni. Kak Song duk tengok kawan Kak Song nama Kak Mary. Kak Mary pakai telekung 2 line. Kerak setengah, bawah setengah. Ni Mariam. Yang pakai telekung ni besar kan? Siap dengan kepala duk lenggok. Telekung hang ni pakai rendah tak lenggok. Oh, subhanallah. Bak semayang tu sehelai rambut pun dia jaga. Tak boleh nampak rambut tu batal semayang. Haji Dolah pula main surau, pakai jubah putih, kain plekat tak pakai seluar panjang, tak pakai spender. Dah lah putih jarang pula tu. Duk jalan kereta, duk suluh belakang, nampak. Haji hang pakai jubah cerah, terang-terang sangat ni, nampak habis ni.
Oh, kita bak semayang jaga. Bak puasa korek hidung jaga. Jangan duk korek hidung hang puasa. Taknya batal mak ikannya kenyang, tak ada orang korek hidung kenyang mana ada. Jaga-jaga tuan-tuan sungguh. Pasal apa tak jaga dalam bidang lain? Dalam politik ada Islam. Kenapa tak jaga? Hari ni politik yang kita ambil sekarang ni politik apa? Sistem apa? Kenapa tak lari daripada sistem orang-orang yang tak suka dengan Islam? Lari. Buat hak sendiri punya. Sekarang tak buat kan? Buat loan tak kita punya, politik tak kita punya, menega tak kita punya, televisyen tak kita punya. Semua mereka ambil. Kemudian kalaulah Dajjal datang tuan-tuan, agak-agak Allah nak tolong kita. Kita ni setengah badan dah ni. Setengah badan dah. Sukan tak ikut Islam. Duk berenang pakai sepeda saja. Duk terjun papak anjal pakai bikini saja. Bila nak ubah? Yang dengan Tok Lebai pun tengok sekali. Balik sembahyang Isyak, buka siaran langsung sukan Olimpik. Kita bawakan siaran secara langsung Olimpik, acara terjun papan anjal 3 meter. Dan peserta dari negara China, Zhong Xiaomeng. Kepiah tak ada buka. Isteri meh. Dia Allah baru balik sembahyang Isyak. Abang duk tengok apa pakai lagu tu tak mal. Nawak lagu mana? Dah arahan suruh pakai lagu tu. Nampak. Yalah arahan pun yang abang pergi tengok buat apa? Nak buat macam mana aku minat sukan? Nampak. Yang seronoknya bowling Padang tak tengok pula. Kata minat sukan, tengoklah bowling Padang. Bowling Padang ni kat Som, tua-tua semua. Seluar panjang, pakai topi, tangan panjang. Slow main bowling tu. Umur 80. Seorang pun tak tengok. Habis dia bagi rosak kita. Sistem tu. Tu pelajaran daripada Al-Kahfi. Pelajaran daripada Al-Kahfi tu apa? Supaya kita selamat. Tu Allah Ta'ala sebut ayat 9, ayat 10 tu. Minta kita ni jadi orang cerdik. Baca-baca doa ayat 9, 10 surah Al-Kahfi tu. Am hasibata anna ashabal kahfi wal raqib kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Tu dia lah dia. Nak selamat daripada Dajjal tu apa? Ya Allah, kau bagilah kepada kami ya Allah satu benda hak jadikan kami ni cerdik ya Allah. Rasyadah tu petunjuk. Zaman kita sekarang kita kena ada dua. Satu kena jadi cerdik, satu kena jadi dapat petunjuk orang yang bimbing kita pada jalan yang betul. Sekarang ni kita tak jadi cerdik, tak siasat apa benda lah. Apa dia? Tadi saya cakap. Ustaz, dia duduk di angkasa setahun. Dia duduk di bulan 2 tahun. Okey. 2 bulan, 2 tahun dia duduk di angkasa. Okey. Dalam tempoh 2 tahun Kak Som, boleh mati tak hamba Allah? Boleh tak mati? Mati tak kira bila kan? Okey, buka surah Taha ayat 55. Allah kata minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan, dari tanah kamu akan dikembalikan. Allah kata dalam Taha ayat 55, kamu akan mati di bumi. Kamu akan mati di bumi. Dikebumikan dalam bumi. Tiba-tiba dia kata kita pindah planet Marikh. Marikh bumi ke? Buatnya mati di Marikh. Laki hang mana Zul? Dia pergi planet Marikh. Entah? Pergi tak balik dah. Oh, dia nikah orang sana ke? Dah bodoh, siapa ada di sana?
Dia buat ekspedisi mencari ayak di sana. Kok boleh pindah. Pipi kata dia mati. Loh, macam mana tahu dia mati? Dia pun telefon Abang Mai lah kata mati. Tu mayat dia macam mana? Tanam sana. Bukankah dah bercanggah dengan Quran? Allah kata kamu akan mati di bumi. Mana yang tuan-tuan percaya? Hak Allah kata ke ya Mak Saleh kata? Macam dulu saya kata, Allah tu kata manusia ni daripada Nabi Adam. Manusia pertama dari Nabi Adam. Orang putih pula kata manusia ni asal daripada beruk. Tuan-tuan percaya yang mana? Ha? Zul dari beruk. Ha. Macam mana kita nak selamat tuan-tuan? Sampai hak betul-betul terang dalam Quran pun kita tolak, kita duk ikut depa kata manusia asal daripada beruk. Tuan-tuan isi minyak dekat sisi minyak tu nama dia petroleum. Diesel, petrol, diesel. Baik, Kak Som belajar balik di sekolah. Zaman dulu bumi dipenuhi oleh dinosaur. Betul? Mereka duduk di bumi berjuta-juta tahun. Kemudian dinosaur itu lama-lama pupus apabila bumi dihentam oleh meteor, taik bintang dan bola api dari langit. Maka dia mematikan semua dinosaur. Lama-lama dinosaur itu duduk dalam bumi menjadi fosil. Bila fosil lama-lama selepas melalui beberapa proses, akhirnya dia menjadi minyak. Maka lahirlah, jadilah minyak petroleum. Kemudian dia cerita pula, tak lama lagi minyak akan habis. Buatlah persiapan, petroleum akan habis. Oh, kita beli electric vehicle. Jom kita beli kereta elektrik. Tuan-tuan, logik tak tuan-tuan? Bola api daripada bumi, daripada langit tu, meteor taik bintang, hentam bumi, mati. Larilah dinosaur lari. Mampu kena bola. Kemudian duduk dalam tanah lama-lama jadi minyak. Kan pelik tu. Tuan-tuan pun isi minyak kereta dekat sisi minyak. Minyak tu pula terkena pula tangan. Allahu Akbar. Kita pun salam dengan dia. Minyak petroleum. Tadi isi minyak tumpah sikit. Najis tu. Siapa najis pula? Dia pada bangkai dinosaur. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan tak pening ke tuan-tuan? Sampai bila kita ni tak ada rasyadah. Sedangkan Al-Quran tu dah elok lah. Kita nak supaya Allah tak tinggalkan kita, padahal kita tinggalkan Quran dalam dunia ni. Allah tak pernah tinggal kita. Yang kita duk tinggal Allah. Quran Allah bagi di rumah. Duk saja Quran. Duk saja. Kan duk baca. Tambah pula bila baca kena bagi teruk pula. Lagi orang tak baca. Sebab tu saya kata Al-Quran ni baca ya. Warattilil Quran tartila. Baca. Saya suka tuan-tuan kalau orang baca Quran, dijemput qari untuk membacakan Al-Quran. Saya suka. Baca taranum. Alhamdulillah. Saya suka. Tapi kalau dah macam itu, orang rasa teruknya baca Quran. Ni, Zul tengok tu macam mana? Allah. Oh, teruknya baca Quran buat saya. Padahal karaoke tak teruk macam tu. Nyanyi tak teruk lagu tu. Akhirnya kita bila nampak teruk, pegang kelop. Orang takut nak baca Quran. Den, qari tak ada malam ni. Malam ni hang baca Quran dia. Apa pula aku tahu apa lagu apa aku tahu. Padahal tuan-tuan bacalah Quran. Ustaz macam tak suka je dengan taranum. Pasal apa tak suka pula saya ni? Mak saya taranum, abang saya Johan taranum, mak saya Johan. Saya pun taranum. Tapi saya nak cerita, jom tunjukkan pada orang, Islam tu mudah. Panggil qari tu baca, dipersilakan untuk memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Zul dengar, senang je Quran. Tahun depan kita suruh Zul, Allahus. Cubalah saya baca. Qul huwallahu
Oh, sudah. Zul kata apa? Mampu je ni. Tahun depan pun dia juga. Saya nak ajak senang. Macam tu lah kita tadi. Tok Imam baca doa. Simple tak? Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana. Oh, senang je. Cubalah dia baca doa panjang-panjang. Teruk je doa. Cubalah dia semayang, tuan-tuan. Baca simple ya. Qul a'udzu bi. Oh, senang jadi imam. Tengok-tengok dia baca ayat atas. Ayat pertama juzuk 8. Qala ma mana'aka alla tasjud. Oi, makmum susah jadi imam. Susah jadi imam. Tengok-tengok imam lupa. Qala ma mana'aka alla tasjuda. Qala ma qala ma bunyi hal. Siapa nak tolong dia? Mana ada orang hafal Quran dalam surau ni? Semua tunduk bawah. Tak tahu, tak dapat selamat dah. Kalau sabih aku boleh lagi. Ni ayat apa aku pun tak tahu. Lalah Zul sebut. Ruka'lah. Allah. Islam ni senang. Cuma jangan ambil senang. Islam ni mudah. Cuma jangan ambil mudah. Saya pun mengajar Qori juga. Saya pun taranum juga. Tapi ada masanya kita tunjukkan simple baca Quran. Simple baca Quran. Jangan sampai kita bayang, baca Quran kena macam ni. Zikir kena macam ini. Doa kena macam ni. Teruknya. Tu yang orang tak berani jadi imam. Yang orang takut jadi imam pasal tu. Imam tu baca lah. Allah. Mai tahlil pula, imam tak datang, tak makan, duk tunggu. Apa tak makan lagi? Duk apa? Doa pun tak berjari. Apa? Tu imam pergi mana tau. Kalau lah tu imam tu baca tahlil simple lah. Ya Allah, pahala kami baca Al-Fatihah, pahala kami berzikir, pahala kami bertahlil ni ya Allah. Kalau lah ada pahalanya ya Allah, kami hadiahkanlah kepada mak bapak kami yang mendahului kami. Dan juga khususnya kepada almarhum yang kami berhajat pada dia pada malam ini ya Allah. Dah. Amin ya Rabbal. Dah doa tadi. Tu baca dah. Oh boleh dah. Boleh ha. Jagain ustaz pun boleh ha. Simple. Senang tuan. Bukannya susah kat semua. Ustaz bahasa Hindustan pun Tuhan faham. Boleh ha. Tu dia baca doa. Kabi meredal men. Khayal atah. Kijih itu juga benar ya. Benar ya. Itu syair ustaz. Tahu tak faham tak? Tuan-tuan, jadi ingat. Tuan-tuan jangan susah hati. Tuan-tuan jaga Allah. Allah jaga tuan-tuan. Allah jaga kita. Allah tak pernah tinggal kita. Yang kedua. Yang tak pernah tinggal kita ialah Nabi SAW. Akan dengan kita. Tadi kan. Yang mana dah masuk dalam surau ni. Mai 4 orang pada rumah. Mai 4 orang pada rumah jalan kaki. Dia masuk-masuk pintu ada tempat dia duduk. Betul-betul dalam pintu tu. Nak tutup pintu pun tak boleh. Belaga punggung dengan majik. Yang 3 orang ni penuh Zung. Penuh dah. Apa duduk luar. Tinggal 3 orang. Duduk penuh 3 orang. Macam manalah rupa Ustaz Kazim. Tak tahu. Kita kalau dapat seat, kita kalau dapat tempat duduk, kita lupa kawan dah. 4 orang pergi berjalan, pergi kenduri, makan nasi. Nasi pula buffet. Ambil pinggan, buah nasi, buah lauk. Dia dapat kerusi, dia dapat meja, dia makan. Yang 3 lagi duk cari mana kerusi kosong. Mana meja kosong. Yang makan tu, yang dapat kerusi tu, tak tengok dah 3 tu. Mampu pergi hampa sebab suruh lambat. Hanya dapat kerusi, tinggal 3 lagi kawan, padahal main sekali. Janji sekali main. Tapi nasi punya pasal, pandai-pandai hampa lah. Ada orang pokok tu, tak apa. Baru dapat kerusi, tinggal kawan. Tuan-tuan, oi, Nabi Muhammad dapat syurga. Syurga apa ada? Tak dapat dibayang dengan pemikiran. Nabi tak masuk syurga. Pasal apa? Dia nak tunggu kita. Mana ada orang macam tu kat semua.
Kita, laki kita pun tak tunggu kita. Abang, abang, berung jalan. Orang tua ni kata sat, nak pergi semayang sekali dengan dia tu, tinggal. Balik tanya, abang tinggal cek siapa? Orang kata sat. Lambat. Lambat apa orang nak pergi tudung dah? Kira dia ya. Gaduh pula dah. Oi, tak tunggu ah. Siapa suruh lambat? Siapa suruh lambat? Tu je. Nabi Muhammad kat Som, dia tunggu kita kat Som. Abang Bidin, Nabi Muhammad tunggu kita, Abang Bidin. Sampai tara tu. Mana nak dapat tuan-tuan, matahari sejengkai atas kepala. Peluh ni sampai ke hidung. Lamanya pada masya ni, ya Allah. Ya Allah. Siapa nak dengar? Jom kita jumpa Nabi Adam. Minta pada Tuhan merayu supaya kita ni cepat sikit hisap. Nabi Adam kata, minta maaf lah. Aku ni makan buah yang dilarang. Aku malu jumpa Allah. Aku pun dulu makan buah yang dilarang. Pergi jumpa Nuh, pergi jumpa Nabi Nuh. Nuh kata, tak dapat aku tolong. Aku ni dulu Allah tegur aku. Pasal aku doa pada anak aku hak kafir. Hampa pergi carilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, tak dapat lah. Semua Nabi tak dapat. Mai jumpa Nabi. Nabi terus menghadap Allah. Sujud pada Allah. Hari ni bukan hari semayang. Hari ni bukan hari sujud Muhammad. Irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepala engkau hai Muhammad. Apa hal ni? Yang duk sujud dengan siapa? Di belakang saya ni Tuhan, umat saya ni mereka dah tak tahan dengan pada masyar ni ya Allah. Mereka minta supaya disegerakan hisab mereka. Allah sayang pada Nabi kita ni. Nabi kata pergi masuk syurga. Mana nak dapat orang macam ni tuan-tuan? Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain lupa pada kita, dia bagi syafaat pada kita. Orang lain tak boleh tolong kita, dia doa untuk kita. Bila kita lalu dekat titian sirat tu, dia duk sebut apa? Salim, salim. Sejahteralah orang ini. Selamatlah orang ini. Lepaslah dia titian sirat ini. Nabi Muhammad tak pernah tinggal kita. Apa-apa pun dia fikirkan tentang kita. Walaupun dia tak kenal kita. Dia tak pernah tengok kita. Tapi dalam-dalam dia tak tinggal kita tu, kita pula tinggal dia. Sampai Nabi kata, bukannya daripada umat aku orang yang tak sayang budak-budak. Hari ni kita dengan budak-budak disepaknya budak-budak. Nabi kata, bukan daripada kami. Siapa yang tak kasihan budak-budak, laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada kami yang tak hormat orang tua. Mak kita, kita halau. Pak kita, kita bunuh. Nabi kata, bukan umat aku. Hang tu jantan, yang nak jadi perempuan bersiapa? Hari ni punya ramai nak jadi perempuan, tak tahu nak abang lah. Halekum besar buah pelang. Gatal nak jadi perempuan. Saya kalau jumpa dengan orang lembut-lembut ni kat gaya ni. Kan? Dia jantan, nak jadi perempuan. Dia kata, Ustaz, saya ni perempuan. Ustaz faham tak? Saya perempuan. Tetapi saya terkurung di dalam tubuh lelaki. Ustaz faham tak? Allah silap masuk sarung. Patut masuk sarung perempuan. Gatal masuk sarung lelaki pula. Tu yang jadi perempuan. Tapi badan halkum soal. Jadi kak perempuan lah. Perempuan. Tapi orang tak faham. Perasaan kita kan. Sudah. Orang suka hentam kita tapi tak tanpa menyelami perasaan kita kan. Oh, jadi Allah silap lah. Allah silap buat kau. Allah mana boleh silap kau? Allah tak pernah silap. Okey, kalau kau kata kau perempuan, satu je soalan. Apa? Akak pernah senggugut tak? Kalau abang kata, abang orang perempuan, abang pernah tak senggugut? Tak pernah. Kalau tak pernah, maknanya abang jantan. Yang duk rasa senggugut orang perempuan saja. Senang ya. Jadi abang-abang kalau jumpa mak pon, orang hak lembut ni, tanya dia, hang pernah senggugut tak? Tak pernah kalau itu hang jantan. Yang duk senggugut ni orang perempuan, duk menung.
Orang datang jumpa saya, Ustaz, ni anak saya sengguguk ni, tolong buat ayak penawar tak? Allah. Ubat penawar dia ada dekat suami akak. Ayah dia. Ubat penawar sengguguk akak tu ada dekat suami akak. Tang mana tak? Ubat dia tang mana? Suami akak kan ketik jampi, tang janggut dia. Ambil ayak suam, rendam. Bagi minum. Ya, sudah entai. Oh, peluk ni. Datang dah janggut ni ubat. Tak percaya cuba ubat. Tak mau, tak takut keracunan. Petua. Bukan ayat, ada hadis pula. Ada dalil ada, Ustaz. Tu nama dia petua. Petua. Macam kita lah cataract. Doktor buang kanta lama, kanta masuk kanta baru. Dalil ada pasal apa? Hang buat. Ada Nabi suruh buang kanta. Kanta awak dah rosak dah, dah kelabu, dah kencing manis apa semua, nak guna ganti kanta baru. Tak tanya dalil pula. Ada dalil ke? Bila saya kata rendamlah janggut suami tu bagi dia minum. Ada dalil tu. Aku suka buat dulu betul tak betul. Tapi abang-abang kalau buat jangan abang. Anak darah duk dekat tempat tu menung sakit perut, bu rendang elok. Baca auzubillah, nak minum ayat jampi dah. Bila dia menikah baru tahu ayah bagi, insya-Allah dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, saya tu petua ya, tak mau ikut sudah. Tak saya ikut tak apalah, saya seorang duk amal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad tak pernah tinggal kita. So jangan tinggal Rasulullah. Dan yang terakhir, siapa yang tak pernah tinggal kita? Ada seorang lagi yang tak pernah tinggal kita. Susah senang dia akan bersama dengan kita. Di saat orang lain semua lari, dia ada. Nah, Kak Song. Siapa yang tak pernah tinggal kita? Siapa Kak Kaya? Mak. Kak Song? Mak juga. Kak Nak? Mana Kak Nak tu hilang. Kak Nak? Mak juga. Kak Leha? Mana Kak Leha? Tunduk ke bawah Kak Leha. Sebut nama aku juga. Semua kata mak. Semua kata pak. Semua kata laki. Semua kata isteri. Dah. Yang tak pernah tinggal kita di saat apa sekalipun ialah diri kita sendiri. Diri kita pernah tinggal kita. Saat sedih dia ada. Saat suka dia ada tak? Saat sakit dia ada tak? Saat mati dia ada tak? Duduk dalam kubur dia ada tak? Diri kita tak pernah tinggalkan diri kita. Kalau demikian, sayangilah diri masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri hang, jaga keluarga hang daripada api neraka. Sayang diri kita tu apa? Jangan buat dosa, nanti disentuh api neraka. Orang lain bukan nak tanggung susah kita. Siapa yang tanggung? Kita. Kita. Saya Sabtu, Isnin, Selasa, saya pergi buat check up di hospital. Kebetulan ceramah saya ditangguhkan. Ceramah minta berbulan-bulan sampai dekat-dekat ditangguhkan. Arahan suruh dibatalkan. Arahan tak apa. Macam saya kata tadi, diarah batal, tak apa, saya tayapi. Boleh saya tengok isteri saya. Boleh saya main dengan cucu saya. PA saya kata, Ustaz, cantik Ustaz. Apa, saya cantik ke? Dah, Ustaz selera cantik apa? Muka selera. Saya dah set temu janji dengan doktor. Kita buat check up Isnin dengan Selasa. Saya pun menung sibuk ni. Saya pergi ambil darah hari Sabtu. Doktor kata, Ustaz, boleh masuk ward? Kita buat check up, fully check up. Hari ni, hari Sabtu. Half day. Besok, hari Ahad. Holiday. Kalau doktor nak, hari Isnin, bolehlah. Macam pernah dengar aja dialog tu, Ustaz. Saya kata, hari Sabtu saya pergi Melaka. Hari Ahad saya di Kuala Lumpur. Hari Isnin saya free. 2 hari. 2 hari saya duduk di hospital. Cek jantung semua, echo, x-ray semua. Buat stress test sampai stage 4.
Boleh berlari. Saya setih 5 pun tak apa doktor. Oh, sihat macam orang muda. Jantung ustaz sihat, elok. Darah tinggi macam anak teruna. Oh, saya dengar anak teruna tu semangat terus. Tuan-tuan, kalau kita sihat, kita seronok. Kalau kita sakit, kita yang tanggung sendiri sakit kita. So, sayanglah badan kita. Janganlah makan benda yang merosakkan badan. Saya tengok hari ni orang tak sayang badannya. Dia ambil air Pepsi tu, pergi masbuh dalam kulit, masak Maggi. Jadah apa tu? Buh cabai, buh tomato semua ni. Masak dengan air kordial tu. Coca-Cola. Jenis apa masak tu? Dia campur lagi Milo lah, Nescafe lah, apalah. Macam-macam. Dulu Neslo lah. Sekarang Neslo Leak. Dia tambah leak pula di belakang. Oh. Jom adik-adik jaga makan. Dek, Zul. Jaga makan, sayang badan kita. Esok nak kena kerat kaki kita. Ni tak fikir apa. Makan tiap-tiap hari benda manis, minum gula. Tiap-tiap hari saya kalau tak ada teh tarik tak jadi ustaz. Tak jadi sungguh. Luka sikit doktor potong jari. Luka merebak lagi, betih. Tu nama dia diabetes. Sebab tak dikontrol, dia potong betih. Betih dipotong, tak kontrol juga, dai paha. Paha pun tak kontrol juga, lama-lama dai. Tak ada lah, habis lah. Jadi tuan-tuan, jom jaga diri kita. Abang-abang, daripada rumah, mai surau, jalan kaki. Exercise. Ni punya malas jalan. Kalau boleh naik motor, parking sebelah Tok Imam. Habis-habis bayar keluar balik dengan motor. Jom bang, exercise bang, jalan kaki bang. Sihat bang. Allah suruh berjalan bang. Pergi berjalan-berjalan, fasiru fil ard. Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Bukan setakat melancong aja, banyakkan berjalan. Saya tuan-tuan naik lift. Kalau lift tu penuh, memang saya tak naik lah. Kalau lift tu beratok, lagi saya tak naik. Saya naik tangga. Tingkat 18 saya naik. 10 saya naik. Saya suka naik tangga. Tingkat 10 saya naik. Tengok lift penuh. Ya, terus ada berebut orang kita naik tangga. Dia teruk. PA saya teruk badan besar tu naik tangga. Saya tak apa, badan halus. Naik. Satu hari saya ceramah di pejabat. Mana ke Perkeso. Saya tanya tempat ceramah. Tingkat apa? 18 Ustaz. Ustaz, kita naik tangga ke? Belum tak naik tangga. 18. Mampu yang 18. 8 boleh tahan lagi. 18 belum. Jadi tuan-tuan, jom kita sayang diri kita. Kalau kita ambil rasuah, habis kita. Kalau kita mengorak bini orang, habis kita. Abang-abang. Sekarang yang paling banyak kes mengorak isteri orang. Sayang diri kita. Saya dah kacau isteri orang. Kak Som, jaga suami Kak Som. Mengorak lelaki, Kak Sam tu siapa? Jaga lelaki masing-masing, jaga isteri masing-masing. Jangan buat rosak. Sebab yang nak tanggungnya adalah diri kita sendiri. Dan diri kita tak pernah tinggalkan kita. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah 34 tahun. Inilah kali pertama saya main surau tuan-tuan. Ustaz, kalau nak jemput lagi, 34 tahun daripada sekarang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.